Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk berkaitan dengan subjek falsafah dan isu semasa. Tajuk yang diberikan kepada kami ialah cari suatu isu semasa dan beri perspektif anda tentang isu tersebut berdasarkan kajian empirikal. Jadi isu yang telah kami pilih adalah kes basikal lajak yang isu hangat baru-baru ini. Jadi pasti anda tertanya-tanya apakah itu basikal lajak? Jadi di rajah tersebut menunjukkan ciri-ciri basikal lajak yang digunakan oleh remaja-remaja di jalan raya. Di gambar tersebut kita dapat lihat remaja-remaja tersebut tidak memakai helmet dan ini merisikokan kecederaan kepala. Basikal itu adalah terlalu kecil untuk badan mereka, kerusi yang tinggi dan tiada brek, penyepit udan dan pemegang direndahkan supaya mereka boleh melakukan aksi seperti Superman dan juga rangka yang diubah suai. Jadi kita dapat lihat di rajah ini bahawa cara basikal ini ditunggang amatlah berbahaya. Apatah lagi sekiranya digunakan di jalan raya. Basikal ini juga kekurangan ciri-ciri keselamatan yang meningkatkan risiko kecederaan remaja-remaja tersebut. Berikut adalah isi kandungan kepada pembentangan kepada hari ini. Pertama sekali adalah pengenalan kepada isu. Itu telah pun saya lakukan sebentar tadi. Seterusnya adalah kupasan isu ini dan akhirnya adalah perspektif yang pertama dan kedua. Pada akhir pembentangan ini, kami akan memberikan perspektif secara empirikal tentang isu yang telah kami kupas. Seterusnya, apakah yang telah berlaku pada 13 April hari itu? Pada hari itu, Mahkamah Tinggi memerintahkan seorang kerani wanita, Sam Keting, dipenjarakan 6 tahun dan didenda RM6,000 kerana kesalahannya memandu secara merdu sehingga menyebabkan kematian 8 orang remaja berbasikal lajak. Ia sekaligus mengenepikan keputusan Mahkamah Majistret pada 10 Oktober lalu yang mengekalkan keputusan untuk melepaskan dan membebaskan responden daripada pertuduhan berkenaan. Responden Sam Keting yang berumur 27 tahun ini turut diperintah menjalani hukuman selama 6 bulan penjara lagi sekiranya tidak membayar denda selain hilang kelayakan untuk memandu selama 3 tahun yang berkuat kuasa selepas selesai hukuman penjara. Sekarang, marilah kita imbas kembali bagaimanakah tragedi ini berlaku. Pada 18 Februari 2017, 8 orang remaja lelaki berbasikal maut apabila dirempur kereta di Jalan Lingkaran dalam bersebelahan Tanah Perkuburan Mahmudiyah di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Sulaiman Saleh berkata bahawa 8 orang remaja yang berumur antara 13 hingga 17 tahun ini maut di tempat kejadian. Pada 28 Mac 2017, pemandu wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Trafik Johor Bahru atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga mengakibatkan kematian 8 orang remaja menaiki basikal lajak pada tengah malam 18 Februari 2017 di Jalan Lingkaran Dalam. Ini adalah tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu Akta 333. Seterusnya, pada 28 Oktober 2019, jururawat wanita yang dituduh dibebaskan oleh Mahkamah Majistret Johor Bahru. Majistret Siti Hajar Ali membuat keputusan itu tanpa memanggil Sam Keting untuk membela dirinya terhadap pertuduhan tersebut selepas pendakwaan gagal membuktikan prima facie di akhir kes pendakwaan. Pada 28 Oktober 2019, jururawat wanita yang dituduh dibebaskan oleh Mahkamah Majistret Johor Bahru. Majistret Siti Hajar Ali membuat keputusan itu tanpa memanggil Sam Keting untuk membela dirinya terhadap pertuduhan tersebut selepas pendakwaan gagal membuktikan prima facie di akhir kes pendakwaan. Pada 18 Februari 2021, Mahkamah Tinggi di sini memerintahkan pemandu wanita membela diri atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 penunggang basikal lajak 4 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Shahnaz Sulaiman membuat keputusan itu selepas mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Sam Keting 26. Pada 10 Oktober 2021,
Mahkamah Majistret mengekalkan keputusan untuk melepas dan membebaskan seorang juruja wanita daripada tuduhan memantu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja menaiki basikal lajak 4 tahun lalu. Pada hari berikutnya, pihak pendakwaan failkan notis rayaan terhadap pembebasan seorang juruja tersebut daripada pertuduhan memantu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja berbasikal lajak. Pada 13 April 2022, Mahkamah Tinggi memerintahkan kerani wanita dipenjara 6 tahun dan didenda RM6,000 kerana kesalahan memantu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja menaiki basikal lajak 5 tahun lalu. Pada 18 April 2022, dalam prosiding hari ini, Sam dibebaskan dengan jaminan sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. Jadi setelah kita mendengar tentang kupasan isu semasa yang telah diberikan oleh ahli kumpulan saya yang lain, saya yakin kita mempunyai perspektif yang berlainan. Setengah daripada kita memikir bahawa Sam Keting sepatutnya tidak dijatuhkan sebarang hukuman ataupun Sam Keting sepatutnya bersalah dan hukumannya patut dikurangkan, ataupun ada yang mungkin berfikir bahawa Sam Keting totally tidak bersalah. Saya sekarang ini akan memberitahu tentang perspektif daripada kumpulan kami. Pertama ialah kami akan bercakap tentang adakah Sam Keting itu bersalah. Jadi sebagai pengetahuan anda, tindakan undang-undang akan diambilkan berdasarkan action dan mind seseorang itu. Action ialah tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dalam isu ini, Sam Keting melakukan kesalahan dengan membawa kereta dengan melilu dan tidak peka terhadap keadaan di sekelilingnya. Dan disebabkan kecayaannya itulah, dia telah mengakibatkan 8 remaja maut. Jadi seperti yang kita tahu, kerajaan telah menetapkan peraturan sejak awal-awal abad ke-20 lagi bahawa had kelajuan untuk kereta di lebuh raya tidak sepatutnya melebihi 110 km per jam. Hal ini untuk mencegah segala kemungkinan untuk kemalangan daripada berlaku dan mengurangkan momentum kenderaan tersebut. Penjelasan di atas menunjukkan tindakan Sam Keting telah melanggar undang-undang. Selain itu, kita juga seharusnya melihat dari segi mind of the defender. Mind ialah kewarasan akal seseorang individu. Sam Keting berada dalam keadaan waras semasa insiden tersebut berlaku. Jadi dia sepatutnya menyedari bahawa apabila kawasan kemalangan itu mempunyai pencahayaan yang tidak cukup, dia sepatutnya sedar bahawa adanya risiko yang mungkin berlaku jika dia memandu kereta yang melebihi had 50 km sejam pada waktu tersebut. Namun begitu, kemalangan masih berlaku akibat kecuaiannya. Jadi secara konklusifnya, semua perkara yang saya sebutkan jelas menunjukkan bahawa action and mind Sam Keting membuktikan bahawa dia bersalah dalam kemalangan ini dan hukuman yang diberikan oleh pihak kehakiman adalah setimpal. Namun begitu, Sam Keting masih mempunyai hak untuk mengurangkan hukumannya dengan menggunakan law of tort. Law of tort ialah undang-undang yang dapat menentukan sama ada satu kehilangan yang menimpa sesuatu mangsa patut atau tidak patut diletakkan puncanya pada orang lain. Merujuk definisi di atas, Sam Keting sebenarnya berhak untuk mendapatkan ganti rugi ataupun secara ringkasnya menyaman ibu bapa yang memberi anaknya membawa basikal lajak. Hal ini kerana membawa basikal lajak juga merupakan satu kesalahan undang-undang. Berikut merupakan bukti yang membawa basikal lajak merupakan kesalahan. Iaitu ibu bapa atau penjaga remaja berusia 18 tahun ke bawah akan berdepan dengan hukuman denda sebanyak RM1,000 hingga RM5,000 ataupun penjara maksimum setahun jika anak mereka disabit kesalahan menunggang basikal lajak sehingga membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Ini juga polisi yang disediakan oleh kerajaan untuk memastikan masyarakat sedar bahawa adanya risiko membawa basikal lajak. Namun begitu, walaupun adanya risiko membawa basikal lajak, denda yang akan diberikan oleh penjaga tersebut bergantung kepada budi bicara polis dan hakim itu sendiri. Dan dalam kes ini, tiada denda yang dikenakan kepada ibu bapa mangsa. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada perspektif yang kedua, iaitu adakah ibu bapa remaja-remaja yang terlibat dengan kes basikal lajak tersebut
perlu dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat data ini dahulu. Mengikut statistik PDRM, 137 kes kemalangan yang melibatkan penunggang basikal. Dalam tempoh 8 bulan ini, sudah sangat banyak kes yang melibatkan basikal. Oleh itu, kita juga melalui data ini, kita dapat simpulkan bahawa penunggang basikal juga menyumbang kepada berlakunya kemalangan. Dan apabila penunggang-penunggang basikal tidak membawa dengan berhati-hati dan tidak mematuhi peraturan jalan raya, ia pasti menyukarkan untuk pemandu kereta untuk membawa dengan selamat dan mungkin berlakunya kemalangan secara tidak sengaja. Mari kita lihat kepada akta ini. Kementerian Pengangkutan Bawah pimpinan Wee Ka Siong telah pun mengubah undang-undang pada 2020 untuk menekankan tanggungjawab ibu bapa setelah berlakunya kes ini. Dan pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1997 ini dilaksanakan mulai Mac 2020. Jadi jika kita lihat pada akta ini, pasti ibu dan ayah remaja-remaja tersebut perlu dipertanggungjawabkan, bukan? Namun, akta ini tidak boleh dilaksanakan secara retrospektif, iaitu oleh sebab kes kemalangan itu berlaku pada tahun 2017, akta ini tidak boleh dilaksanakan kepada kes tersebut. Jadi ibu dan ayah remaja tersebut terlepas daripada dipertanggungjawabkan kerana membiarkan anak-anak mereka yang bawah umur berada di jalan raya pada waktu yang tidak sesuai dan melakukan aksi yang berbahaya. Namun, adakah ia mustahil untuk kita menjadikan ibu dan ayah remaja-remaja tersebut untuk bertanggungjawab? Ini adalah kuasa pihak polis. Kerana Kementerian Pengangkutan hanya bertanggungjawab untuk merangka Akta Pengangkutan Jalan 1997 dan hak pelaksanaan masih tetap berada di tangan polis. Penguasaan JPJ pula terhad kepada pemanduan yang berada di bawah dadah dan alkohol, tetapi kegiatan basikal lajak dan mat rempit berada di bidang kuasa polis. Jadi sekiranya rakyat-rakyat Malaysia sangat tidak berpuas hati dan menginginkan ibu dan ayah remaja-remaja tersebut dipertanggungjawabkan di mahkamah, hanya polis yang dapat melaporkan hal ini untuk mahkamah melakukan tindakan seterusnya. Jadi sekiranya tiada laporan yang dilakukan oleh pihak polis dan pihak polis tidak merasakan ibu dan ayah remaja tersebut adalah bersalah setelah mengambil kira semua faktor-faktor, jadi terlepaslah ibu dan ayah remaja-remaja tersebut daripada dipersalahkan. Jadi itu sahaja daripada kami. Terima kasih.